In Ohio, we only had the lake to worry about. But by the ocean, I can only imagine. Kumpulan dakwah bilisan, insyaAllah pada hari ini Ana akan menerangkan tajuk bagi kumpulan kami, iaitu Hari Kiamat. Jadi tugas Ana ialah menerangkan definisi Hari Kiamat kepada anda semua. Hari Kiamat menurut bahasa adalah hari kehancuran dunia. Kata ini berasal daripada bahasa Arab Yaumul Qiyamah, yang arti sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Sedangkan Hari Kiamat iaitu kehancuran alam semesta beserta isinya, dalam bahasa Arab sering disebut As-Sa'ah. Secara istilah, Yaumul Qiyamah ini sering diartikan hari kiamat. Ada dua jenis, iaitu hari kiamat kecil dan hari kiamat besar. Hari kiamat kecil merupakan kejadian ataupun musibah yang terjadi di alam ini, seperti kematian, banjir besar, puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, peperangan, kecelakaan kenderaan dan sebagainya. Keseluruhan yang kejadian tersebut ditinjau dari segi akidah merupakan peringatan dari Allah bagi umat yang beriman. Hal ini merupakan ujian dan kebesaran bagi Allah. Kiamat yang kedua iaitu kiamat kubra, iaitu kehancuran seluruh alam semesta secara kekal dan berakhirnya kehidupan alam dunia serta hari mulai dibangkitnya semua manusia yang sudah mati daripada Nabi Adam sehingga manusia yang terakhir. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 5, Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, lalu manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menjawab, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sedemikian kepadanya. Itu sekian yang ada. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda serahkan kepada petazkirah yang seterusnya.
saya nak kita sama-sama istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga dengan istighfar ni Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah terima segala amalan kita atas muka bumi Allah ni, mudah-mudahan, amin. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Faris atas kupasan beliau sebentar tadi. Kini tiba giliran saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Nur Afrina Iwani binti Mahathir. Tajuk ana pada kali ini ialah dalil-dalil daripada Al-Quran tentang hari kiamat. Di sini ana menyediakan 5 buah dalil daripada Al-Quranul Karim untuk dibahaskan, untuk dikupaskan pada topik kali ini. Dalil yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Maksudnya, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sengaja sembunyi masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Dekat sini Allah sengaja sembunyikan pukul berapa, tak beritahu masa bila, Allah tak beritahu hari apa. Tapi kita sebagai hamba, kita kena bersedia. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan ni adalah orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dalil yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ويوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Maksudnya, wahai umat manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang sangat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang sangat menggerikan. Tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya, manakala tiap-tiap perempuan yang mengandung gugurlah kandungannya, dan engkau akan melihat manusia yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat berat dan sangat menggerikan. Sekian sahaja daripada saya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan pentazkirah kita yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ana Muhammad Abdul Jalil Mustafa. Ana ingin berkongsikan tajuk berkenaan hari kiamat, iaitu nama-nama hari kiamat. Okey. Yang pertama ialah Yaumus Sa'ah, hari yang menentukan. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguannya tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Surah Al-Ghafir ayat 59. Okey, yang kedua ialah Yaumul Ba'thu, hari berbangkit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 56, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Yang ketiga ialah Yaumuddin, hari pembalasan.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat 4 yang menguasai di hari pembalasan. Yang keempat, Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 39, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Yang kelima ialah Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 64, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar sekiranya mereka mengetahui. Okey, sekian daripada Ana. Saya serahkan kepada saudara Muhammad Nazif bin Uthman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Jalil. Okey, saya di sini saya akan menceritakan surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Okey. Yang mesti kita tahu, surah-surah di dalam Quran banyak menceritakan tentang hari kiamat kan, banyak kiamah, waqiah, banyak lagi kan. Okey, saya akan membahaskan sedikit daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, surah yang pertama iaitu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah berarti hari kiamat, dinamakan demikian kerana surah ini diawali dengan sumpah Allah, yang dimana menunjukkan besarnya peristiwa tersebut dan untuk menunjukkan bahawa hari kiamat pasti adanya serta untuk menolak anggapan orang yang mengingkarinya. Maksudnya kat sini kan Allah dah bersumpah dan surah kiamat ni akan terjadinya surah kiamat, tapi Allah nak menunjukkan Allah nak menunjukkan anggapan kepada orang yang tak percaya. Okey. Surah ini terdapat dalam juz ke-29 dan menepati surah ke-75. Ini termasuk dalam surah Makkiyah dengan jumlah 40 ayat. Okey, surah yang kedua itu surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah yang berarti hari kiamat. Okey, maksud dia kan surah Al-Waqiah hari kiamat yang dinamakan demikian kerana surah ini diawali dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Maksudnya, jika terjadi hari kiamat, yang pasti ada kejadiannya. Kat sini Allah ada berfirman akan terjadinya hari kiamat, tidak akan pasti. Kan? Dan surah ini terdapat dalam juz ke-27 dan menepati urutan surah ke-56. Ini tergolong surah Makkiyah dengan jumlah ayat 96. Surah Az-Zalzalah disebabkan kerana ia dimulai dengan berita tentang kejadian Az-Zalzalah, iaitu maksud goncangan menjelang hari kiamat. Okey. Dalam surah Az-Zalzalah ayat ini misalkan apabila bumi dikoncakkan dengan goncangan yang dahsyat, maksudnya kita akan rasa macam kita takut kan, sebab bumi dah goncak macam bumi ni dah, Allah dah macam gocak kan. Okey, demikian insya-Allah demikianlah surah-surah yang bernama hari kiamat yang hendaknya kita senantiasa merenungkan dan mentadabburkan untuk dijadikan mawas diri selama berada di dunia, untuk kita muhasabah diri adanya hari kiamat ini wujud kan. Kita tahu hari kiamat akan wujud dan Allah alam yang baik itu datang daripada Allah, yang jahat tu datang daripada kita diri sendiri. Dan kita teruskan kepada penceramah yang seterusnya iaitu Ummi, yang beliau akan membahaskan tajuk tuntutan amalan di hari kiamat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada saudara Nazif sebentar tadi. Baik, saya akan teruskan dengan tajuk saya, iaitu tuntutan beriman pada hari kiamat. Baik, sebelum itu,
Apa itu makna hari kiamat? Hari kiamat ialah berakhirnya proses seluruh kehidupan di dunia. Baik, berkaitan dengan beriman pada hari kiamat. Apa itu beriman pada hari kiamat? Baik. Beriman pada hari kiamat ialah kita meyakini atau mempercayai bahawa hari kiamat ini pasti datang dan seluruh umat manusia ni akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk ke dalam proses pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita tahu, beriman pada hari kiamat ialah merupakan rukun iman yang kelima dan seluruh umat Islam wajib untuk mempercayai bahawa hari kiamat ini pasti ada. Seperti mana tidak diragukan lagi bahawanya dalam surah Al-Hajj yang bermaksud dan sesungguhnya bahawa hari kiamat ini pasti akan datang dan tiada keraguan padanya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan seluruh umat manusia. Baik. Apa pula hikmah yang kita dapat sekiranya kita beriman pada hari kiamat? Yang pertama, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita dapat melakukan pelbagai perkara yang baik dan dapat menghindari segala dosa yang terlalu sia-sia untuk kita lakukan. Dan yang ketiga, kita dapat memperjelaskan kepada semua orang apa tujuan sebenarnya manusia dihidupkan di dunia. Baiklah, sekian sahaja daripada saya atas tajuk tuntutan beriman kepada hari kiamat. Saya serahkan kepada pentazkirah seterusnya berkaitan dengan tajuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Siti Umi Syafiqah. Saya mendapat tajuk tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil telah lengkap dan sempurna. Di saat kita tidur yang panjang, ketika itulah kiamat akan muncul. Maka ambillah peringatan, kerana peringatan itulah amat berguna kepada orang-orang yang berfikir. Tanda-tanda kiamat kecil yang pertama, penaklukan Baitul Muqaddis. Dari Auf bin Malik katanya Rasulullah SAW bersabda, saya menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat. Baginda menyebutkan salah satu di antaranya, iaitu penaklukan Baitul Muqaddis. Yang kedua, zina bermaharajalela. Akan tinggallah manusia-manusia yang buruk seenaknya melakukan perbuatan seperti himar. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan muncul. Tiga, bermaharajalela alat muzik. Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, rusuhan dan perubahan muka. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bila hal ini akan terjadi? Baginda menjawab, apabila bermaharajalela bunyian muzik dan penyanyi-penyanyi wanita. Yang keempat, ramai orang soleh yang meninggal dunia. Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang beriman dan ahli agama di muka bumi. Maka tiada yang tinggal padanya selain orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengetahui kemungkaran. Yang kelima, banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, di antara telah hampirnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian wanita dan apabila mereka memakainya seperti telanjang. Yang saya dapat katakan di sini adalah tanda-tanda kecil ini dari masa ke masa semakin serius dan telah bertambah teruk. Ia akan disusuli dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Saya serahkan tajuk ini kepada saudari Nur Najihah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Syukran kepada saudari Munawwarah. Seterusnya saya akan kupas tentang tanda-tanda kiamat besar. Seperti yang kita tahu, hari kiamat tidak akan berlaku jika tidak berlakunya tanda-tanda kiamat kecil yang seperti yang disampaikan oleh saudari Munawwarah dan tanda-tanda besar yang saya akan kupas hari ini. Tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai pada seutas benang. Jika benang itu putus, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain. Okey, saya akan kupas beberapa tanda-tanda kiamat besar. Tanda yang pertama datangnya hari kiamat ialah kemunculan Dajjal. Sebagaimana diriwayatkan dari Imran bin Husain berkata, sesungguhnya Ali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara seluruh peristiwa yang terjadi dari Nabi Adam sehinggalah hari kiamat, tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan kemunculan Dajjal. Ciri-ciri Dajjal: bertubuh besar, mempunyai mata satu di dahi, mempunyai pengikut yang ramai, terutamanya kaum wanita. Dia akan tinggal di bumi selama 40 hari dan kemunculannya akan muncul di antara negeri Syam dan Iraq. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Dajjal muncul di muka bumi ini, turunlah Nabi Isa ke bumi ini untuk membunuh Dajjal dan pengikut-pengikut kafir. Sekian saja dari saya. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Syukran kepada saudari Nazihah. Di sini saya akan mengupaskan tentang keadaan hari kiamat. Seperti yang kita tahu, hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat dan sulit dibayangkan oleh akal manusia. Peristiwa itu menjadi hari yang sulit kerana tiada manusia yang dapat lari daripadanya. Kiamat adalah janji Allah dan kita sebagai umat Islam wajib mengimani akan datangnya hari kiamat yang merupakan hari kehancuran alam semesta dan hari untuk menuju ke kehidupan seterusnya. Nabi Muhammad SAW pernah mendapat pertanyaan tentang bila hari kiamat akan terjadi. Tetapi Nabi Muhammad SAW hanya menjelaskan bahawa dirinya hanya manusia biasa yang tidak mengetahui bila kiamat akan terjadi. Keyakinan kita sebagai orang mukmin hanya mampu membayangkan betapa dahsyatnya kiamat seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang bermaksud apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi terjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 5. Mengenai ayat di atas, Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran memaparkan bahawa kejadian yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah tentang hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat membuat bumi memuntahkan segala isinya yang selama ini membebaninya. Jasad-jasad maupun taman-taman dalamnya keluar seolah bumi menjadi ringan. Saat itulah manusia akan ketakutan dan terkejut melihat fenomena tersebut. Mereka hairan kerana baru pertama kali melihat kejadian mengerikan itu. Manusia juga akan mencari tempat perlindungan, tetapi ianya hanyalah sia-sia. Peristiwa yang dahsyat itu juga dijelaskan dalam surah lain, iaitu surah Al-Qari'ah ayat 4 hingga 5, yang bermaksud pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang tersebar berselerak. Betapa mengerikannya keadaan alam semesta saat kiamat terjadi. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Terima kasih kepada saudari Anya Zaidah. Sekarang insyaAllah giliran saya pula akan mengulas tajuk tentang orang pertama yang dibangkitkan daripada kubur di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW merupakan insan yang paling mulia dan kemuliaan baginda SAW telah menjadikan baginda diberikan kelebihan untuk memberikan syafaat kepada umat baginda SAW. Baginda sebagai manusia pertama yang akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Ada hadis riwayat Muslim yang matannya adalah ana sayyida wulida Adam yaumul qiyamah wa awwalu man yanshaqqu 'anil qabri wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffi'. Maksud daripada hadis ini adalah
Aku adalah orang pertama yang akan Aku adalah pemimpin bagi Bani Adam di hari kiamat kelak. Dan aku adalah orang pertama yang akan dibangkitkan daripada kubur. Dan aku orang pertama yang akan memberi syafaat. Dan aku orang pertama yang dibenarkan memberi syafaat. Menurut jumhur ulama dan ahli sunnah, kemuliaan Bani Adam merupakan makhluk yang paling mulia berbanding malaikat dan seluruh makhluk yang lain. Kedudukan Bani Adam merupakan yang paling mulia berbanding malaikat dan seluruh makhluk yang lain. Nabi SAW merupakan manusia yang paling mulia. Imam An-Nawawi juga berpendapat bahawa kelebihan inilah yang membuatkan baginda dapat memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat kelak. Oleh itu, kita digalakkan untuk sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW bagi membolehkan kita untuk diberi syafaat kelak, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nurul Khairiyah atas perkongsiannya tadi. Seterusnya saya akan berkongsi tentang persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Sebelum tu kita kena tanya diri kita dulu, apakah persediaan kita untuk menghadapi hari kiamat nanti? Cukup ke amalan yang kita lakukan selama kita hidup ni sebagai bekalan untuk kita menuju hari akhirat nanti? Kita kena ingat, setiap mukmin ni dipertanggungjawabkan untuk sentiasa mengingat apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan manusia untuk beribadat kepadanya. Maksudnya kita sebagai manusia ni, kita kena siapkan diri kita dengan bekalan amalan yang banyak dan cukup untuk kita bawa pada hari akhirat nanti. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Hari esok tu yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ayat tu tadi dia nak cakap yang dia menyuruh ataupun menyarankan setiap mukmin ni menilai persediaan yang dilakukan untuk menuju hari akhirat. Maksudnya kita kena nilai amalan kita tu cukup dekah untuk kita bawa pada hari akhirat nanti. Ada satu pesanan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bermaksud, hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisapkan dan persiapkanlah diri kamu untuk hari perhitungan yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, kerana perhitungan seseorang kamu akan menjadi ringan di akhirat nanti bagi seseorang yang sentiasa menghisap dirinya ketika di dunia. Maksudnya kita kena buat amalan yang banyak, buat benda-benda yang baik banyak-banyak. Kita kena mempertingkatkanlah kita punya kualiti diri kita sebagai bekalan kita untuk bawa kepada hari kiamat nanti. Antara perkara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan iman dan takwa kita seiring dengan azam kita, contohnya memperbaiki solat pada tepat waktu, solat cepat kan. Maksudnya solat pada tepat waktu, jangan melengahkan solat. Menjaga hubungan sesama manusia. Benda ni juga boleh dijadikan sebagai bekalan untuk kita bawa pada hari akhirat nanti. Selain tu juga kita disarankan untuk mentadabbur ayat Al-Quran, memahami apa yang dimaksudkan dalam ayat tu. Lepas tu kita kena amal. Kita memahami dan kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tu. Itu juga adalah salah satu cara ataupun persiapan yang boleh kita lakukan untuk kita menghadapi hari kiamat nanti. Selain tu, kita kena tingkatkan kita punya ilmu kita, pergi majlis ilmu banyak-banyak, sebab ilmu pengetahuan kita ada tu dapat menjadikan kita ni semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasa takjub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita nak. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian daripada kami. Mohon maaf kalau ada tersilap kata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.